Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama lagi dalam rancangan Science Tube with Mr. Afifi. Kita nak teroka sains bersama Mr. Afifi. Okey, baik. Jadi hari ini kita akan sambung subjek tahun 1 sains, yang mana sebelum ni kita dah belajar tentang apakah keperluan asas benda hidup. Okey, apa dia? Kamu boleh tahu keperluan asas benda hidup. Kamu perlu bernafas. Itu ciri-ciri benda hidup. Keperluan asas dia air, udara dan juga makanan dan juga tempat perlindungan. Okey, baik. Jadi hari ini kita akan sambung ke unit yang baru, iaitu unit 4, berkenaan dengan tajuk manusia. Okey, baik. Siapa yang ada buku teks, kamu boleh tengok buku teks kamu. Kalau tak ada, kamu hanya boleh tengok di skrin ini. Cikgu dah tunjukkan kat sini, so kita boleh baca sama-sama. Okey, baik. Jadi kalau kamu tengok gambar ni tentang manusia. Siapa manusia? Diri kita lah manusia. Kamu manusia, kawan kamu manusia, mak dan ayah kita manusia, adik-beradik kamu manusia. Kita lah manusia. Okey. Kalau kamu tengok dekat gambar ni, dia kata apa? Keluarga Zaki berada di jeti. Okey, jeti ni tempat kapal-kapal berlabuh. Kamu boleh jumpa kapal dan sebagainya. Jadi cikgu rasa yang ini jeti adalah jeti ke pulau, di mana akan terdapat banyak feri. Maksudnya keluarga Zaki ni dia nak melancong ke pulau. Okey. Kemudian tiba-tiba ada seorang perempuan ni, dia kata, Zara, lama tak jumpa. Ya, saya. Lina. Nampak? Dia baru perasan. Okey. Baik. Lepas tu kemudian ayah dia cakap apa? Zaki ni, Encik Zaki, dengar tu, bot dah sampai. Okey. Kemudian anak dia kata apa? Bau apa ni? Sedapnya. Okey, tiba-tiba pula dia bau apa dekat jeti? Ada apa dekat jeti? Ada kedai makan ke? Ada. Siapa pernah pergi kedai makan dekat jeti? Mungkin ada lah kan. Okey, kemudian tiba-tiba adik dia cakap apa? Lollipop rasanya manis. Okey, baik. Jadi berdasarkan gambar ni, okey, ada yang kata Zara lama tak jumpa kan. Kemudian tiba-tiba ayah dia dengar bot sampai. Dia kata bau apa dan lollipop rasanya. Okey, baik. Jadi dia kata soalan dia di bawah ni, bagaimanakah Puan Zara tahu ada orang di belakangnya? Mana Puan Zara? Ini Puan Zara. Okey, yang ini Puan Zara. Okey, kemudian bagaimana dia tahu ada orang di belakang dia? Kamu rasa macam mana? Kan? Tiba-tiba dia tahu, Lina, dia katakan. Okey, macam mana dia boleh tahu ada orang di belakang dia? Nampak? Zara, lama tak jumpa. Ya, saya. Lina. Oh, mungkin Lina ni panggil dia. So dia perasan lah kan. Okey, tapi tengok apa yang ada di sini. Kalau kamu tengok dekat sini, apa yang Lina buat? Dia menyentuh bahu Zara. Okey, bila orang sentuh bahu kamu, kamu rasa tak? Cuba sentuh bahu kamu. Sentuh. Okey, rasa tak kalau kamu sentuh bahu, ada orang sentuh bahu kamu, kamu rasa kamu boleh perasan tak? Okey, baik, tak apa. Tunggu dulu. Okey, kita tengok muka surat seterusnya. Okey, baik. Jadi apa yang kita nak belajar dalam topik manusia ini? Yang pertama adalah berkenaan dengan deria manusia. Kamu telah belajar tentang deria. Okey, tahukah kamu bahagian tubuh untuk deria? Deria ni kita dah belajar. Okey. Okey, kamu dah belajar di awal topik dulu, iaitu deria. Ada berapa deria? Ada 5 deria. Okey, yang pertama deria pendengaran. Yang ini deria penglihatan. Yang kemudian deria bau, deria rasa dan juga akhir sekali adalah deria sentuhan. Ini adalah 5 deria yang kamu pernah belajar sebelum ni. Tapi apakah bahagian badan yang terlibat? Sebagai contoh Okey, untuk deria pendengaran, apa yang kita gunakan? Kita gunakan telinga. Apakah deria penglihatan, kita guna apa? Kita guna mata. Deria rasa kita guna lidah. Deria bau kita guna hidung dan juga deria sentuhan kita gunakan tangan kita. Ini adalah tubuh badan ataupun bahagian tubuh badan yang terlibat
dengan deria kita. Jadi ada berapa deria? Ada berapa? Okey, ada 5 saja deria. Deria yang kita nak belajar lah. Okey, ada 5 deria yang kita nak belajar. Okey. Baik, jadi kita tengok ni siapa ni? Ni nama dia apa ni? Ni mungkin nama dia Adam kot. Ada tak nama Adam? Siapa nama Adam? Angkat tangan. Okey, baik. Okey, jadi seterusnya kita tengok muka surat seterusnya. Dia kata apa? Kita dapat membezakan ciri sesuatu objek melalui organ deria. Okey. Warna, saiz dan bentuk. Okey, warna, saiz dan bentuk kita dapat lihat melalui apa? Deria penglihatan. Kalau bunyi kita dapat dengar, kita dapat bezakan melalui apa? Deria pendengaran. Kalau bau, deria bau. Kalau manis, pahit, masin, tawar, rasa ni kita melalui deria rasa iaitu lidah, dan juga kasar, licin, lembut, keras melalui sentuhan. Ni ada satu lagu dekat sini, tapi dia kata ikut lagu apa? Lagu Tiga Kupang. Siapa tahu lagu Tiga Kupang? Okey, cikgu bagi dengar lagu Tiga Kupang, lepas ni kita nyanyi sama-sama, boleh? Okey, baik. Okey, jadi cikgu akan cuba nyanyikan lagu bahagian tubuh dan deria ini mengikut melodi lagu Tiga Kupang. Okey, kalau kamu tak pernah dengar, kamu dengar selepas ini. Okey, jarang-jarang cikgu nak menyanyi, tapi sebabkan kamu, kita nak belajar, jadi kamu dengar, dan kemudian kalau kamu boleh ikut, kamu ikut. Kalau tak boleh, kamu berlatih dulu. Kamu boleh tengok video ini pada bila-bila masa. Mungkin kamu boleh hafal lagu ni, ya. Okey, baik. Sedia? Kami guna mata lihat banyak warna, saiz yang berbeza, bentuk pun juga. Kita guna telinga, bunyi kita dengar. Ada yang perlahan, yang kuat dihindar. Kulit kita sentuh macam-macam benda, kasar, keras, halus, licin pun ada. Hei, lidah untuk rasa, manis, masin, masam, untuk sedap makan. Bau dengan hidung, 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 hidung. Okey, cukuplah. Sekali cukuplah, tak boleh banyak-banyak. Kalau nak banyak kena bayar. Okey. Baik. Jadi itulah lagu berkenaan dengan deria kita. Okey. Baik. Jadi sekarang ni kita nak mengelaskan, kita tengok aktiviti yang ada dekat buku teks ni. Kita nak mengelaskan beberapa jenis buah-buahan. Okey, sekarang ni Hafiz dan Alia berada di gerai buah-buahan. Okey, dia orang nak beli buah. Okey, buah apa yang ada dekat dalam gambar ni? Okey, nampak buah apa? Buah yang pertama buah ciku, kemudian buah apple, kemudian buah oren, dan kemudian buah kedondong. Siapa tahu buah kedondong? Mungkin ada yang tak tahu kan? So buah kedondong ni kamu cuba tanya mak kamu ataupun ayah kamu. Buah kedondong ni rasa dia apa? Okey. Ciku rasa dia apa? Ciku cikgu rasa kamu pernah makan. Apple biasa makan, oren biasa. Cuma kedondong ni mungkin kamu darjah 1 mungkin tak biasa makan lagi, ya. Kedondong ni rasa dia masam. Okey. Baik, mereka menggunakan deria rasa dan penglihatan untuk mengenal pasti ciri buah tersebut. Okey, nampak dia buat sini, rasa dia manis, bentuk dia bujur, ciku. Okey, kalau buah apple rasa dia manis, kemudian bentuk dia bulat. Kalau buah oren rasa dia masam, bentuk dia bulat. Buah kedondong rasa dia masam dan buahnya berbentuk bujur. Ini buah kedondong, nampak dia bujur. Okey. Jadi kita kelaskan buah-buah ni berdasarkan rasa. Okey, untuk pengetahuan kamu, deria rasa dia boleh merasa apa? Dia boleh merasa manis, masin, masam, lagi tawar dan juga pahit. Jadi kita nak kelaskan buah-buahan yang ada ini
Nampak ni? Jadi kita boleh kelaskan kepada dua kategori yang berbeza, iaitu masam dan juga manis. Yang masam adalah buah oren dan kedondong, dan juga yang manis adalah buah ciku dan apple. Okey? Baik. Senang ke susah? Senang je. Okey? Baik. Sekarang kita nak uji. Yang ini tak apa, kita tak payah buat lagi. Sekarang kita akan tengok menggunakan deria sepenuhnya. Bagaimana kita nak gunakan deria sepenuhnya? Okey, jadi sekarang ni dalam gambar yang ada di belakang cikgu ni, okey, dia kata apa? Bekalan elektrik terputus. Linda tidak dapat melihat dalam gelap. Okey. Kamu pun sama. Kalau rumah kamu tiba-tiba tak ada elektrik, blackout, apa akan jadi? Kamu tak nampak, kecuali kalau kamu ada memasang lampu suluh ataupun lampu kecemasan. Tapi dalam kes Linda ni, dia tak ada lampu suluh, tak ada lampu kecemasan. Dia berada dalam gelap. Langsung dia tak boleh lihat, nampak? Okey. Jadi namun begitu, dia masih boleh menggunakan deria sentuhan untuk mencari lampu suluh. Okey, mengapakah Linda tidak menggunakan deria lain untuk mencari lampu suluh? Okey, dalam gelap, macam mana Linda nak cari lampu suluh? Adakah dia boleh melihat? Tak boleh. Adakah dia boleh mendengar bunyi lampu suluh? Tak boleh. Adakah dia boleh merasa? Digunakan lidah ni untuk merasa lampu suluh? Tak boleh. Adakah dia boleh membau lampu suluh? Tak boleh. Apakah deria yang dia boleh guna? Hanyalah deria sentuhan menggunakan tangan. Jadi dia akan meraba-raba dalam bilik dia tu, atas katil, atas almari, okey, untuk mencari lampu suluh dia. Okey? Jadi itulah gunanya deria. Bagaimanakah Linda mengetahui objek yang dia sentuh ialah lampu suluh? Macam mana? Bentuk dia. Lampu suluh biasanya berbentuk panjang, kemudian besar di depan dia, dan kemudian ada suis ataupun ada butang untuk menghidupkan lampu suluh. Itulah bagaimana Linda boleh tahu itu lampu suluh. Menggunakan apa? Menggunakan deria. Okey, deria apa? Deria sentuhan. Okey? Baik. Nanti kalau kamu aktiviti-aktiviti yang ada ni, kalau kamu ada buku teks di rumah, kamu boleh cuba buat. Okey. Macam ni senang saja. Tutup mata dengan penutup mata, ambil objek dari kotak, buat pemerhatian ke atas objek dan teka dan nyatakan objek tersebut. Ini senang. Kamu boleh main ataupun kamu buat aktiviti ni dengan ibu dan ayah kamu ataupun adik-beradik kamu. Menggunakan penutup mata. Kalau tak ada penutup mata, kamu gunalah kain pun boleh. Kamu tutupkan mata kamu dengan kain ke, ataupun sapu tangan ke, kan? Okey. Dan kemudian kamu teka. Janganlah ambil benda-benda yang bukan-bukan pula. Okey, jangan ambil binatang, bahaya. Okey. Baik. Apabila suatu deria tidak berfungsi dengan baik, kamu masih boleh menggunakan deria yang lain untuk memerhati. Okey, sebagai contoh, cermin mata ialah alat bantu yang digunakan untuk melihat apabila mata tidak dapat melihat dengan jelas. Nampak kamu yang pakai cermin mata tu. Sebab apa? Sebab deria mata kamu, deria penglihatan kamu sudah tidak boleh berfungsi dengan baik. Jadi kamu terpaksa menggunakan alat bantu, iaitu cermin mata. Alat bantu untuk membantu kamu melihat. Kamu boleh tengok macam biasa. Tapi kalau tanpa alat bantu, kamu akan nampak kabur. Okey, kamu nampak tak boleh nampak benda yang jauh ataupun dekat dan sebagainya. Sama juga macam alat bantu pendengaran. Orang yang biasanya mengalami kerosakan gegendang telinga, ataupun telinga dia pernah mengalami hentakan ke apa ke, menyebabkan dia tak dapat dengar dengan betul, dia boleh menggunakan alat bantu pendengaran. Okey, baik. Faham ke tak faham? Senang saja untuk topik kali ini. Okey, baik. Jadi sekarang ini kita tengok. Okey. Kita buat sikit latihan dekat sini. Okey, ulang kaji. Kita buat sama-sama, boleh? Sebelum cikgu bagi quiz di hujung episod ni, kita buat sama-sama dulu. Namakan bahagian tubuh yang berkaitan dengan deria yang berikut. Okey, yang pertama, lidah. Okey, namakan bahagian tubuh yang berkaitan dengan deria yang berikut. Yang ini, kalau lidah ni deria apa? Deria sentuhan. No, deria rasa. Okey, kalau tangan, deria apa? Deria sentuhan. Kalau telinga, deria pendengaran. Bagus. Okey. Nyatakan deria yang ada pada manusia. Ada berapa deria pada manusia? Ada 4. Ada 5. Yang pertama, penglihatan. Yang kedua, pendengaran. Yang ketiga,
sentuhan. Yang keempat, bau. Yang kelima, penglihatan. Okey, ada 5 deria dekat situ. Dan kemudian kelaskan objek yang berikut berdasarkan bau. Minyak wangi bau apa, belacan bau apa, sampah bau apa, bunga ros bau apa. Okey, kamu boleh bagi kepada berapa kategori? Kalau minyak wangi bau apa? Bau wangi. Belacan bau apa? Bau busuk. Oh, bukanlah busuk kan, tetapi bau yang tak menyenangkan. Okey, sampah bau busuk. Dan kemudian bunga ros bau wangi. Jadi berapa kategori kat situ? Ada 2, iaitu busuk dan juga wangi. Bagus. Okey. Jadi cukup setakat itu untuk topik kali ini, iaitu topik deria. Okey, manusia dan juga deria. Okey. So, cikgu harap kamu dapat buat ulang kaji. Ada aktiviti-aktiviti yang dalam ni kamu boleh cuba buat sendiri kalau kamu ada buku teks. Kalau tak ada, nanti cikgu akan sertakan latihan untuk episod yang akan datang. Baik, boleh faham? Okey, jadi macam biasa sebelum kita tamat, cikgu akan ada satu quiz untuk kamu untuk episod kali ini. Baik, soalan ini macam biasa kalau kamu nak jawab, jawab di mana? Jawab di ruang komen yang disediakan di bawah. Sertakan nama kamu, sekolah kamu dan juga jawapan kamu. Okey, cikgu akan hubungi kamu sesudah cikgu akan pilih secara rawak. Okey, pemenang-pemenang, dan cikgu akan berikan hadiah yang hebat. Okey, kepada kamu mengikut cikgu akan post lah. Okey, tapi bukanlah hari-hari cikgu akan pilih. Cikgu akan pilih berdasarkan ada masa dia lah. Mungkin seminggu sekali dan sebagainya. Nanti cikgu akan umumkan pemenang dia. Okey, baik. Jadi soalan untuk minggu ini adalah, bagaimanakah ataupun kamu nyatakan 2 sebab mengapa deria kita boleh rosak. Okey, ataupun tidak dapat berfungsi dengan baik. Bagi 2 sebab mengapa deria kita, tak kisahlah deria penglihatan ke, deria bau ke, deria pendengaran ke, boleh rosak ataupun tidak dapat berfungsi dengan seeloknya. Okey, nyatakan sebab-sebab tu dalam komen di bawah. Nyatakan nama, sekolah dan juga jawapan dia. Okey, baik, sehingga bertemu lagi. Sebelum itu, macam biasa, jangan lupa untuk subscribe channel Afifi Arif Science Tube, Teroka Sains bersama Mr. Afifi, dan juga like page Facebook cikgu di Science Tube Mr. Afifi di Facebook. Okey, semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya. InsyaAllah. Bye-bye.